Okey. Assalamualaikum. Saya Azmi. So hari ini saya nak sambung kembali berkenaan dengan complex number pre-calculus, iaitu lesson 2 berkaitan dengan complex number. Okey, hari ini saya nak kongsi berkaitan dengan simplifying power of I. So apa yang perlu you ingat ialah jika diberi I power of 1, so you kena tahu ianya adalah I. Jika diberi I power of 2, so kita tahu bahawa dia bersamaan dengan minus 1. Jika diberi I power of 3, so apa yang perlu you buat ialah kita hanya letakkan I times I power of 2. Okay, we know that I power of 2 is minus 1. So we just substitute. We will get I times minus 1. So kita dapat minus I. Okay. Yang kedua, jika diberi I power of 4, maka kita boleh simplify jadi I square power of 2. So kita tahu bahawa I square adalah minus 1. So ganti masuk dapat minus 1 square. So kita dapat 1. So macam mana jika diberi I power of 5? Kalau diberi I power of 5, so kita buat I times I power of 4. So dia akan jadi I times I square, and then kita letak lagi square. So dia akan dapat I times minus 1 square. So minus 1 square akan jadi 1. So jadilah I. Okey, perhatikan itu saja. Ini basic ni penting. So bila kita menyelesaikan masalah dia, katakanlah saya bagi contoh example 1 untuk hari ini. Saya bagi example 1. Kita perhatikan. Katakan dia kata simplifying each of the following power of I. Okay. Okay, sebagai contoh, bahagian A diberi I power of 12. Yang B diberi I power of 30. Yang C ialah I power of 41. Yang D ialah I power of 67. Wah, besarnya nombor. Adakah ini susah? Tak susah. Cuma you kena ingat okey, dia ada dua bahagian dalam bahagian ini ada dua bahagian. Yang pertama dipanggil sebagai bahagian ini dipanggil sebagai even index. Yang kedua kita ada odd index. Kita ada odd index. Maksud saya, jika diberi I power of 12, maksudnya ini adalah even index. So kita pecahkan kepada I power of 2. Lepas tu kita letak power of 6. So kita gantikan I power of 2 ini, kita dah tahu dia adalah minus 1. So minus 1 power of 6, dia akan dapat apa? Iaitu 1. Okey, itu contoh pertama. Okey, sambil satu lagi contoh berkaitan dengan even index. Contoh yang kedua, jika diberi I power of 30 bersamaan dengan kita pecah jadi I power of 2, okey, dikuasakan dengan 15. So I power of 2 ini ialah minus 1. Power of 15. So bila kita kuasakan dengan yang odd, dia akan jadi negatif, iaitu negatif 1. Itu saja. Okey, macam mana contoh untuk odd index? Odd index dia macam ni. Contoh saya ambil contoh C I kuasa 41. Dia jadi macam ni.
Mula-mula kita keluarkan I. So, I darab I kuasa 40. You ingat tak? In that law, kalau I kuasa 1 darab I kuasa 40, jadi kuasa ni kena campur. Jadi 40 campur 1, jadi 41. So, apa yang kita kena buat ialah kita maintain I ni. Yang ni kita ubah kepada I kuasa 2 dikuasakan dengan 20. Kuasa-kuasa kena darab ya, jadi 40. So, tempat I kuasa 2 ni kita ganti dengan negatif 1. So, I darab negatif 1 kuasa 20. Bila kuasa dengan even dia jadi positif. So, tinggallah I. Ini kita panggil O index. Panggil O index. Okey, tengok bahagian D. Bahagian D, okey, saya ambil I kuasa 67. Dia jadi I darab dengan I kuasa 66. Sebab apa? Sebab ini kuasa 1, ini kuasa 66. Bila darab, hukum indeks kata ini akan campur jadi 67. So, apa yang perlu kita buat ialah I darab I kuasa 2 dikuasakan dengan 33. So, di bahagian I kuasa 2 kita gantikan dengan negatif 1. Dia akan dapat I darab minus 1 power of 33. So, kalau kuasa odd, dia akan jadi, dia maintain negatif. So, dia akan jadi negatif I. Okey, tolong ingat asas ini. Okey, sekarang ni saya nak buat satu lagi contoh berbentuk exam. Ini ialah soalan-soalan peperiksaan. Saya ambil contoh, cikgu bagi contoh 3. Okey, tengok example 3. Given Z equal to minus square root 2 plus 2i. Okay, write the expression 1 over I power of 19 Z in standard form A plus BI. So, perhatikan kepada soalan ini, pelajar. Awak perhatikan diberi Z ialah ini, iaitu minus square root 2 plus 2i. Dia nak apa? Tengok, write the expression 1 over I power of 19Z in standard form of A plus BI. So, apa kita nak buat sekarang? Mudah saja. Okay, this is the best way to solve this problem. Okay, cikgu ambil macam ni. Okay, tengok penyelesaian dia ataupun solutionnya ialah cikgu mulakan 1 over I power of 19 times Z. So, kita pecahkan. Dia jadi macam ni. 1 per, tengok ni, I kuasa 19. Kita pecahkan kepada I darab I kuasa 18. So, darab dengan Z. So, kita boleh simplify lagi di sini. Dia akan jadi 1 per I darab I kuasa 2 kuasa 9. So, darab Z. So, apa yang perlu you buat ialah I kuasa 2 ini boleh diganti masuk dengan negatif 1. So, kita akan dapat I 1 per I darab negatif 1 kuasa 9. So, maintain saja Z itu. So, kita akan dapat I 1 per, okay, negatif 1 kuasa 9 ialah tetap negatif 1. So, dapat negatif I Z. Okay, bila you dapat dah macam ni, apa yang perlu you buat ialah sekarang ni ialah kita akan ganti masuk yang ini. Z ni kita ganti masuk kat sini. Perhatikan Okay.
Okey, saya teruskan. Okey, tadi yang cikgu dah buat tadi iaitu 1 per negatif I darab Z. So, apa yang perlu dibuat ialah kita akan ganti masuk Z dengan ini, iaitu kita maintain minus I darab dengan minus square root 2 plus 2I. Okay. So, kita dapat macam ni. So, kita teruskan. So, negatif I ni kita darab masuk. Kita kembang saja darab masuk macam ni. Okay, kita darab masuk. Perhatikan. Darab masuk. Kita akan dapat 1 per negatif square root 2 times minus I. Kita akan dapat square root 2I. Sebab negatif times negatif jadi positif. Betul okey Lepas tu kita darab masuk yang ni. Tolak darab campur dia jadi tolak. I darab I jadi I square. So tolak 2I square. Ini yang kita dapat. So kita simplify yang ni dah akan dapat 1 per square root 2I minus 2. So I square kita boleh ganti dengan minus 1. Okay. Saya ganti dengan minus 1. So, dia akan jadi 1 per square root 2I plus 2. Okey, kita dapat macam ni. So, bila kita dapat macam ni, apa yang perlu kita buat ialah bila ada pembawah seperti ini, apa yang perlu you lakukan ialah kita darab dengan conjugate ini. Kita darab dengan conjugate, iaitu apa yang perlu kita buat ialah kita ambil 1 per square root 2I, we just copy down, okay, plus 2, dan kita darab dengan conjugate ini, iaitu kita ambil minus square root 2I. Bila conjugate kita kena tukar yang square root ni, yang positif akan jadi negatif, bahagian ada I sahaja. Jadi campur dengan 2 sini kita maintain. Semua bahagian ada I kena tukar kepada minus iaitu minus square root 2I plus 2. Ibarat kita darab dan bahagi. Benda yang sama so boleh cancel. Ini cara untuk selesaikan dia. Okey, sekarang ni kita boleh kembangkan. Iaitu kita kembangkan 1 darab ini akan dapat ini juga. So perhatikan seterusnya kita buat 1 darab minus square root 2I plus 2. Dia akan dapat minus square root 2I plus 2. Okey. Okey, yang ini kita ada square root 2I plus 2 darab dengan minus square root 2I plus 2. Ini kita kembang darab. So apa yang kita dapat ialah yang atas salin sahaja. Kita copy down yang atas dulu, minus square root 2I campur 2 per, okey, kita darab square root 2 times square root 2 dia jadi 2. Minus times plus minus. I times I power of 2. Okey, square root 2I times 2 dia jadi 2 square root 2I. Lepas tu 2 darab minus square root 2I. Kita akan dapat minus 2 square root 2I. Lepas tu 2 darab 2 akan dapat 4. So, apa yang perlu you buat ialah perhatikan. Mana yang boleh kita cancel, kita cancel. Tolak square root 2I plus 2 over. Ini benda yang sama. Kita boleh cancel. So, tinggallah minus 2I square plus 4. Okey, kita tahu bahawa I square ialah minus 1.
I square itu ialah minus 1. So kita teruskan, iaitu square root 2i plus 2 over minus 2 times minus 1 plus 4. So kita dapat sekarang minus square root 2i plus 2 over, okay, kita simplify yang ni, iaitu minus minus plus, jadi 2 campur 4. Jadi berapa? Jadi 6. So kita dah dapat sekarang. Kita boleh ringkaskan jadi square root minus square root 2 over 6i, okay, campur dengan 2 per 6. So kita ringkaskan, dia akan jadi 1/3. Yang ini kita pindah, tolak dengan square root 2 per 6i. Okey, ini sahaja bahagian yang berkaitan dengan second lesson untuk complex number. Okey, dan kita jumpa lagi untuk next lesson. Assalamualaikum.